Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faiz bin Abdul Razak bersama ahli kumpulan saya iaitu Muhammad Zarif bin Mat Yunan dan Muhammad Firdaus bin Effendi. Kami akan membentangkan tentang tajuk usaha-usaha kerajaan dalam meningkatkan taraf hidup kehidupan masyarakat Melayu, Bumiputera, Sabah dan Sarawak. Baik, kita pergi kepada bahagian pengenalan. Penanda aras bagi sesebuah negara untuk mencapai tahap negara maju ialah peningkatan taraf hidup rakyat. Kualiti hidup lazimnya dikaitkan dengan penyediaan infrastruktur sosial dan fizikal oleh pihak pentadbir di sesuatu kawasan. Persekitaran yang baik tidak menjamin kualiti hidup yang baik kerana penerimaan atau penolakan dan tindak balas penduduk terhadap persekitaran di sesuatu kawasan. Kerajaan telah berjaya mengurangkan taraf kemiskinan luar bandar di samping meningkatkan taraf kualiti hidup rakyat. Usaha kerajaan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Melayu. Yang pertama ialah dengan menubuhkan Majlis Amanah Rakyat iaitu MARA. MARA ditubuhkan pada 1 Mac 1966 di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB. MARA merupakan sebuah organisasi penting dalam usaha untuk membangunkan masyarakat Malaysia, khususnya Bumiputera. Matlamat dasar ekonomi baru iaitu membasmi kemiskinan dan membentuk semula masyarakat diguna pakai dalam penubuhan MARA. Maktab rendah saiz MARA iaitu MRSM yang pertama dibina oleh MARA di Seremban pada tahun 1971. MARA telah berjaya membina 11 buah MRSM dengan seramai 24,820 orang pelajar dan seramai 22,039 orang pelajar berjaya menamatkan pengajian di MRSM. Pencapaian 100% dalam peperiksaan SPM menunjukkan usaha MARA membina MRSM sebagai sebuah sekolah berasrama penuh yang dilengkapi kemudahan dan keutamaan diberikan kepada pelajar yang berasal daripada keluarga kurang berkemampuan. Usaha yang kedua ialah program penempatan semula iaitu FELDA. Program ini dilaksanakan selaras dengan pendekatan pembangunan desa melalui pembangunan tanah yang bertujuan untuk membekalkan tanah kepada masyarakat yang tidak mempunyai tanah dan yang mempunyai keluasan tanah yang kecil. Matlamat program FELDA dan FELKRA bertujuan untuk membantu keluarga yang miskin di luar bandar mempunyai kerja yang menghasilkan pendapatan yang mencukupi dan menepasi garis kemiskinan. Sebanyak 275 buah rancangan penempatan melalui penerokaan kira-kira 447,578 hektar tanah di seluruh negara. Seramai 103,156 orang peneroka di seluruh negara yang menyertai FELDA. Sebanyak 71.01% tanah yang diteroka FELDA, antaranya tanaman kelapa sawit seluas 319,688 hektar, tanaman getah sebanyak 123,997 hektar bersamaan 27.54%, tanaman tebu sebanyak 4,663 hektar bersamaan 1.04% dan tanaman lain sebanyak 1,846 hektar bersamaan 0.41%. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, seterusnya saya Muhammad Zarif akan menerangkan tentang usaha-usaha kerajaan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat Bumiputera di Sabah. Sebenarnya banyak usaha-usaha kerajaan yang telah dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di Sabah. Salah satunya ialah dengan pembinaan lebuh raya Pan Borneo. Sebenarnya kerajaan sedang atau telah melaksanakan projek lebuh raya Pan Borneo ini di Sabah. Projek ini diilhamkan oleh Perdana Menteri Malaysia ke-6 iaitu Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak dan dijangka siap dalam tempoh rancangan Malaysia yang ke-6. Rancangan Malaysia yang ke-9. Projek ini juga dikenali sebagai lebuh raya Trans Borneo iaitu laluan persekutuan yang menghubungkan di antara Sabah, Sarawak, Brunei, Sarawak dan Brunei. Projek mega ini merupakan usaha sama kerajaan Malaysia dan kerajaan negara Brunei.
Lebuh raya ini juga turut menghubungkan kawasan bandar dan luar bandar. Contohnya, lebuh raya ini menghubungkan bandar-bandar besar seperti Keningau, Kota Kinabalu, Sandakan dan sama seperti pekan-pekan serta bandar-bandar yang berdekatan termasuk Beaufort, Penampang dan Ranau. Dengan pembinaan projek ini, ia akan memberi kesan positif khususnya bagi meningkatkan taraf hidup masyarakat di Sabah. Contohnya, dapat dilihat dengan pembinaan projek Lebuh Raya Penbono ini, peluang pekerjaan untuk masyarakat Sabah akan bertambah dalam bidang kontraktor, konsultan, arkitek, jurutera, tenaga kepakaran, juruukur dan peluang pekerjaan berkemahiran dan berteknologi tinggi. Oleh yang demikian, permasalahan untuk mencari peluang pekerjaan di Sabah untuk anak tempatan Sabah dapat dikurangkan dengan pembinaan projek Lebuh Raya Penbono ini. Seterusnya, dengan pembinaan projek Lebuh Raya ini akan mengubah lanskap infrastruktur dan waktu perjalanan di antara kawasan bandar dan luar bandar Sabah. Seperti kita tahu, seramai 3.74 juta rakyat Sabah boleh menjimatkan masa untuk pergi ke satu tempat dan tempat yang lain dengan lebih efisien, selesa serta selamat. Justru itu, ketersampaian dan mobiliti masyarakat Sabah akan dapat ditingkatkan apabila projek Lebuh Raya Penbono ini siap. Seterusnya, Lebuh Raya Penbono ini juga akan menjadi pemacu ekonomi negeri Sabah. Bagaimana? Kita boleh lihat Lebuh Raya ini akan menjadi satu lebuh raya yang moden dan efisien serta akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Sabah di sepanjang kawasan yang berkaitan. Ini disebabkan masyarakat tempatan Sabah mampu mencipta peluang perniagaan baru sejajar dengan kemudahan infrastruktur yang lebih baik. Contohnya, dengan pembukaan lebuh raya ini, masyarakat Bumiputera di Sabah dapat berniaga di sepanjang laluan lebuh raya di hentian rawat dan rehat dan akan membantu masyarakat tempatan untuk menambah pendapatan harian mereka. Rumusannya dapat kita lihat usaha kerajaan semasa pemerintahan Perdana Menteri ke-6 iaitu Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak. Melalui pengilhaman pembinaan Lebuh Raya Penbono ini terbukti meningkatkan taraf kehidupan masyarakat terutamanya di Sabah, yakni kerana kesan projek tersebut mengubah lanskap infrastruktur negeri, menambahkan peluang pekerjaan kepada masyarakat tempatan serta memberi impak pembangunan tempatan dan ekonomi negeri Sabah itu sendiri. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara Zarif itu tadi. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada usaha kerajaan di negeri Sarawak. Kerajaan telah melaksanakan sebuah projek yang bernama Projek Skim Pembekalan Elektrik Alternatif Luar Bandar Sarawak, SARIS. Objektif kerajaan melalui projek ini adalah untuk meningkatkan kemudahan prasarana dan infrastruktur yang mencukupi kepada rakyat di negeri Sarawak. Projek ini bertumpu di kawasan luar bandar dan pedalaman Sarawak. Kerajaan telah memberi peruntukan sebanyak 2.37 juta ringgit untuk melaksanakan projek ini. Projek ini mula diperkenalkan pada 9 Jun tahun 2016. Penghasilan projek ini merupakan inisiatif daripada Kerajaan Sarawak melalui Kementerian Utiliti Sarawak dan pelaksanaan projek ini dilakukan oleh Sarawak Energy Berhad (SEB). Antara contoh penghasilan projek ini adalah dengan membangunkan generator solar di kawasan kampung dan penempatan di luar bandar. Seterusnya adalah kesimpulan. Tuntasnya, penghasilan kertas kajian ini dijalankan adalah bertujuan untuk membuat pengkajian terhadap usaha-usaha yang dilakukan oleh kerajaan dalam meningkatkan taraf hidup rakyat Malaysia.
Inisiatif dan usaha yang dilakukan oleh kerajaan ini sewajarnya perlu diteruskan supaya dapat meningkatkan taraf hidup rakyat dan seterusnya usaha-usaha ini boleh menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang maju. Cadangan penambahbaikan yang dicadangkan oleh pengkaji adalah pihak kerajaan haruslah meningkatkan kualiti pendidikan negara supaya pendidikan negara kita menjadi semakin maju setanding dengan negara maju yang lain. Baiklah, cadangan yang kedua, pihak kerajaan perlu menambah baik taraf kesihatan rakyat. Melalui penambahbaikan ini, negara kita dapat menghasilkan tenaga pakar seperti doktor-doktor dan pakar kesihatan daripada negara kita sendiri. Sekian saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.